أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Muslimin muslimat sidang hadirin yang dikasihi sekalian, alhamdulillah pagi ini 9 Rajab bersamaan dengan 21 Februari. Alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah untuk bertemu di pagi Ahad, pagi hujung minggu ini, dalam keadaan kita berpagi-pagi sihat, tubuh badan aman, negara kita dan juga kita memiliki makanan untuk dimakan. Alhamdulillah. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yawmihi faka'annama hizat lahu dunya. Hadis yang diriwayatkan daripada Salamah bin Ubaidillah bin Mihsan daripada ayahnya radhiyallahu taala anhum, dan mereka ini termasuk di kalangan sahabat Salamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud barang siapa yang ada di antara kalian yang memasuki waktu pagi dalam keadaan aman pada dirinya, sejahtera pada jasadnya, dan dia memiliki makanan pada hari itu, maka seolah-olah dia telah diberi dunia dengan berbagai kenikmatannya. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, betul ada di kalangan kita yang berpagi-pagi dihujani dengan bunyi bom, lulu berpandu dan sebagainya. Bukan bunyi mercun macam ada setengah pihak, setengah kaum yang menyambut malam semalam dengan mercun. Tak, ini betul-betul yang rumahnya yang hancur dan sebagainya. Ada juga orang yang menunggu waktu pagi untuk dia buat medical check up, untuk dia buat pembedahan operation, ataupun untuk dia membuat dialisis. Ada yang menunggu waktu pagi, tak ada benda yang nak dimakan, terpaksa mengutip sisa-sisa makanan di tempat pembuangan sampah dan sebagainya. Dan kita alhamdulillah tidak lagi mengalami situasi seperti itu. Tapi kalau kita tidak bersyukur dengan apa yang ada, kita bimbang situasi yang sedang dialami oleh beberapa saudara kita di negara Timur Tengah turut akan berlaku kepada kita. Wal-iyadu billahi min zalik. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, insya-Allah itu mukadimah. Oleh sebab kita pada pagi ini kita akan meneruskan perkongsian ilmu, dan tajuknya berkaitan dengan hadis 40. Tajuk yang kita fokus ialah hadis yang ke-34, menghapuskan kemungkaran suatu kewajipan. Hadis 40 ini karangan Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, yang kita menggunakan kitab Al-Wafi, syarah hadis 40. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, apa khabar semua pada pagi ini? Alhamdulillah, kita masih lagi duduk di rumah juga, walaupun boleh keluar satu kereta. Tapi PKP kita di Selangor ini sehingga 4 Mac. Dan sekolah akan buka pada 1 Mac bagi anak-anak kita, dan akan mematuhilah SOP yang sedia ada. Dan semalam kita dikongsikan info daripada KKM
Kes sembuh alhamdulillah meningkat, ada 4,782 kes semalam, menjadikan keseluruhan orang yang pernah kena COVID ini 244,793 kes. Dan semalam ada juga kes baru 2,461 kes. Keseluruhannya kes baru sehingga kini di negara kita ni ada 280,000 kes lebih. Dan kalau di seluruh dunia ada lebih 100 juta. Sudah lebih 100 juta. Yang meninggal lebih 2 juta. Jadi orang yang masih lagi menafikan perkara ini berlaku ni, kita minta mereka melihat dengan keinsafan bahawa benda ini bukan main-main. Dan juga kita doakanlah kepada orang yang telah pergi meninggalkan kita sebab kematian ini. Semalam ada 8 kes. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati mereka, mengampunkan mereka dan meluaskan kubur untuk mereka dan mengira mereka di kalangan orang yang syahid. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, apa yang penting bagi kita yang masih hidup, yang masih sihat ini, kita kawal diri kita, kawal pergerakan anak-anak kita. Jika tiada keperluan, kita duduklah di rumah. Kalau terpaksa pergi ke pasar, ikutlah SOP. Apakah SOP-nya? SOP-nya kita elakkan kawasan yang sempit, yang sesak, dan kita bersembang dengan jarak yang dekat. Dan kita amalkanlah 3W, iaitu wudu, wear mask dan warning. Ke tempat yang sempit. Kita patuhlah sebagai SOP, ini sebagai norma baru kita. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, sekarang kita akan kembali kepada pokok perbincangan kita pada pagi ini, iaitu hadis yang ke-34. Hadis yang ke-34 ini berbunyi, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Hadis ini masyhur. Saya ulang lagi sekali. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maksud hadis ini daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa di kalangan kamu yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Sekiranya dia tidak mampu, maka hendaklah dia mengubahnya dengan lidahnya. Sekiranya dia tidak mampu, maka hendaklah dia mengubahnya dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Dan sedemikian itu ialah selemah-lemah iman. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, ada beberapa perkataan yang perlu kita berikan perhatian dan kita mengetahui maknanya. Yang pertamanya perkataan minkum. Man ra'a minkum. Minkum ni di kalangan kamu. Maksudnya bukan hanya para sahabat, bahkan kalangan muslimin yang bukanlah. Perintah ini dikenakan kepada seluruh umat Islam. Walaupun Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, man ra'a minkum, tapi para sahabat dan umat Nabi sepanjang zaman. Mungkaran. Mungkar ni perkara yang tak baiklah. Perkara mungkar ni meninggalkan perkara yang wajib ataupun melakukan perkara yang haram, sekalipun ia dosa kecil. Itu benda mungkar. Kita tinggal benda wajib, mungkar. Kita buat benda haram, mungkar. Falyughayyirhu biyadihi, ubah. Maksud ubah di sini ialah kita cegah, kita buang ataupun kita tukar kepada ketaatan. Kita ubah tu, kita tukar daripada keburukan kepada ketaatan. Biyadihi, dengan tangan. Dengan tangan ni maksudnya sekiranya mungkar tersebut hanya boleh diubah, seperti kita memecahkan alat-alat permainan yang melalaikan, itu contohnya. Kita tengok orang main, kita ubah, kita pecahkan ataupun kita rampas.
ataupun kalau arak kita curahkan arak itu, ataupun tengok orang buat zalim kita tegah kezaliman orang zalim itu. Itu dengan tangan kita lah. Kalau dengan lidah ni dengan kata-kata, seperti kita berteriak, kita merayu, kita menyuruh, kita mengajak, kita mengherdik, kita mengingat dan sebagainya. Ingat kepada Allah, bukan kita tunjuk kita hero, kita pahlawan, tak. Kita ingatkan mereka dengan Allah tentang balasan buruk pada perbuatan itu dengan nasihat-nasihat itu. Biqalbi dengan hati. Hati ni sama ada kita memarahi dengan hati ataupun kita memarahi atau kita membenci dengan hati. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, Al-Imam ataupun Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Kenapa Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis ini? Apakah sebab wurud ataupun diulang balik? Al-Imam Muslim meriwayatkan daripada Tariq bin Shihab, beliau berkata, orang pertama yang mendahulukan khutbah daripada solat pada hari raya ialah Marwan. Biasa kalau solat hari raya ni kita solat dulu ke kita khutbah dulu? Kita khutbah dulu. Orang pertama yang mendahulukan khutbah daripada solat pada hari raya ialah Marwan. Lalu seorang lelaki berdiri dan berkata, sembahyang dahulu sebelum khutbah. Lalu Marwan berkata, apa yang kamu tahu, iaitu mendahulukan solat daripada khutbah, telah pun ditinggalkan. Abu Sa'id berkata, adapun lelaki itu, dia telah melaksanakan kewajipannya yang mesti dilakukannya. Itu menegur, iaitu kewajipan ingkari perbuatan yang menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis inilah. Dalam riwayat lain dalam Sahih Bukhari dan Muslim menyebut bahawa Abu Sa'id Al-Khudri ini menarik tangan Marwan dan berkata kepadanya dengan kata-kata di atas, dan Marwan menjawab dengan kata-kata di atas. Kemudian lelaki itu pula mencegahnya dengan lidah. Kemudian Abu Sa'id berusaha mengubah kemungkaran itu dengan tangannya. Wallahu a'lam. Jadi itu antara peristiwa yang berlaku ketika meriwayatkan hadis ini. Sayyidina Al-Khudri ini dengan lama dah Rasulullah sebut, tapi ketika dia mengulangi perkara itu, orang solat hari raya ni orang solat dulu ke orang khutbah dulu pada hari raya? Orang solat dulu kan, baru khutbah. Tapi sebab Marwan kata kalau dia solat dulu, orang tak dengar khutbah, orang terus balik. Jadi dia tukar, dia buat khutbah dulu baru solat. Lalu perbuatan itu ditegur oleh para sahabat. Antara pengajaran daripada hadis ini ialah kita melawan, mengingkari ahli batil. Kita tahu dengan jelas bahawa kebenaran dan kebatilan ini sudah wujud di atas muka bumi ini, seiring dengan kewujudan manusia. Setiap kali bara iman atau bara iman dalam hati manusia itu padam, maka Allah Ta'ala akan mengutuskan orang yang akan menyalakannya, menyemarakkannya kembali dengan menyediakan rijal-rijal, lelaki-lelaki. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un. Rijal apa ni? Sadaqu ma ahadullah alaih. Ada rijal-rijal kan? Lalu mereka akan bangkit memperjuangkan kebenaran. Dan ahli-ahli batil itu akan tetap dengan kesesatan mereka. Mereka akan tunduk. Dan mereka, ahli batil ini, mereka setiap kali ada peluang, terbukanya ruang untuk mereka, mereka bersegera menimbulkan kerosakan di muka bumi ini. Ketika itu, tugas untuk menghadapi kejahatan dan menghalang mereka sama ada dengan perbuatan, dengan kata-kata, dan disertai dengan jiwa yang marah serta hati yang membenci, menjadi sukar kepada sesiapa yang memiliki hati yang merasai kemanisan iman. Hanya orang yang kehilangan cahaya iman sahaja yang akan merasa tenang terhadap tagut dan redha dengan tindak tanduk mereka, serta tunduk melutut kepada mereka. Orang yang ada cahaya iman, mereka tidak akan sanggup untuk melutut
untuk redha, untuk diam. Mereka meredai tindak tanduk mereka serta tunduk menutut kepada mereka. Mereka meredai untuk diri mereka kehinaan di dunia dengan azab yang pedih di akhirat. Sebab itulah dalam satu riwayat oleh Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibn Mas'ud bahawa Nabi SAW bersabda, yang bermaksud ataupun yang bersabda, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kanat lahu min ummatihi hawariyun wa ashab." Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kanat lahu min ummatihi hawariyun wa ashab ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min wa laysa wara'a dhalika minal imani habbatu khardal. Panjang hadis ni tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, tapi sangat memberi makna kepada kita. Nabi SAW telah bersabda yang bermaksud setiap Nabi dahulu diutuskan oleh Allah kepada umatnya sebelum Nabi Muhammad, mereka mempunyai penolong-penolong ataupun sahabat-sahabat dari kalangan umatnya. Penolong-penolong ini mereka beramal dengan sunnahnya dan mengikut suruhannya, suruhan-suruhan Nabi. Kemudian datang selepas itu mereka yang mengatakan perkara yang mereka tidak lakukan. Dia kata apa dia tak buat. Kemudian mereka membuat perkara yang mereka tidak diperintahkan. Orang tak suruh dia buat. Jadi barang siapa yang menentang mereka dengan tangan, maka dia dikira orang mukmin. Barang siapa yang menentang mereka dengan lidah, juga dikira sebagai mukmin. Barang siapa yang menentang mereka dengan hati, maka dia adalah mukmin dan tidak ada iman selepas itu, walaupun sebab biji sawit bagi orang yang tidak ada perasaan langsung kepada perkara itu. Jadi muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kalau kita tengok di sini, mengingkari kemungkaran ini satu kewajipan. Umat Islam bersepakat bahawa mengingkari kemungkaran adalah wajib. Oleh itu ulama mengatakan wajib. Jadi wajib bagi muslim mengingkari kemungkaran dan mengubahnya mengikut kadar kemampuannya, sama ada dengan perbuatan ataupun kata-kata, ataupun dengan tangan, dengan lisan dan dengan hati. Bagaimana kita ingkar dengan hati? Apa contoh ingkar dengan hati? Kita tahu itu perkara baik ataupun buruk. Kita kenal itu perkara baik ataupun buruk, ma'ruf atau munkar. Kita mengetahui perkara tersebut dan kita mengingkari kemungkaran dengan hati. Diwajibkan ke atas setiap mukmin. Seseorang tidak dapat melepaskan dirinya daripada kewajipan ini, walau apapun keadaan. Barang siapa yang hatinya tidak mengetahui perkara ma'ruf dan munkar, maka dia ni panggil apa? Useless. Tidak memberi faedah. Dia tak kenal mana yang baik, mana yang buruk, tidak memayis. Barang siapa yang tidak mengingkari munkar dengan hati, maka ini menunjukkan imannya telah hilang. Disebut bahawa Abu Juhaifah meriwayatkan daripada Ali bahawa beliau berkata, sesungguhnya jihad pertama sekali yang kamu kuasai ialah jihad dengan tangan, kemudian jihad dengan lidah, kemudian jihad dengan hati. Apabila hati tidak mengetahui ma'ruf, dia tidak mengingkari munkar, maka dia telah terbalik. Dia telah menjadikan bahagian atas berada di bawah. Terbalik, mana? Tertiar. Begitu juga disebut Ibn Mas'ud mendengar seorang lelaki berkata, binasalah sesiapa yang tidak menyuruh dengan kebaikan dan tidak mencegah kemungkaran. Lalu Ibn Mas'ud berkata, binasalah sesiapa yang tidak mengenali ma'ruf dan tidak mencegah mungkar dengan hati. Banyak lagi hadis-hadis tuan-tuan muslimin dan muslimat ke
kalau dilihat kepada huraian yang disebut dalam kitab ini. Tapi apakah pengajaran yang terdapat dalam hadis ini? Yang pertamanya, menunaikan kewajipan dakwah itu menyeru kepada perkara ma'ruf dan mencegah kemungkaran itu satu kewajipan kata seorang mukmin, dan tidak harus dipandang enteng kerana kecelakaan akan menimpa seluruh umat Islam sekiranya kemungkaran dibiarkan terus merebak. Yang kedua, barang siapa yang melihat satu kemungkaran berlaku di depan matanya dan dia berkuasa untuk mencegahnya, sama ada dengan tangannya ataupun dengan lidahnya, maka dia berkewajipan untuk mencegah kemungkaran tersebut. Dia berdosa kalau dia membiarkan kemungkaran itu berlalu tanpa sebarang tindakan atau percubaan untuk mencegahnya, kecuali kalau dia tidak mampu atau kerana dia bimbang akan membawa kemudaratan kepada dirinya bila dia mencegah mungkar itu. Yang ketiga, mencegah mungkar hanya dengan hati, iaitu dengan membencinya dan berazam mahu mencegahnya pada suatu masa nanti kalau dia mampu dengan tahap, kalau dia mampulah, dan itu adalah tahap iman yang paling lemah. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, ada satu ayat Al-Quran yang memotivasikan kita supaya kita menyeru dan kita membina satu rangkaian untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maksudnya, adalah ada satu kumpulan di kalangan kamu yang menyeru kepada kebaikan dan menyuruh ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kalau kita tidak melakukan ajak ma'ruf ataupun larang mungkar ini, kita bimbang kita akan dihukum, mendapat balasan buruk sebagaimana yang berlaku pada umat Bani Israel. Mereka dilaknat. Kenapa? Kerana mereka meninggalkan perbuatan mencegah kemungkaran. Sebagaimana Allah Ta'ala rakamkan perangai mereka itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putera Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan sudah melampaui batas. Mereka satu sama lain tidak melarang tindakan mungkar yang mereka lakukan. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka lakukan. Itu ayat Quran. Dan hadis yang lain menyentuh perkara ini banyak. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud daripada Abu Bakar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi thumma yaqdiruna ala an yughayyiru thumma la yughayyiru illa yushiku an ya'ummahumullahu minhu bi'iqab." Illa an yushiku an ya'ummahumullahu minhu bi'iqab. Tidak ada satu kaum di mana terdapat di kalangan mereka orang yang melakukan maksiat kemudian mereka berkuasa mengubahnya, tapi mereka tidak mengubahnya kecuali Allah pasti akan menggunakan azab kepada mereka. Muslimin dan muslimat yang kasih sekalian, kalau kita tengok hari ini orang berani mencabar Islam, umat Islam, berbangga dengan murtad, berkongsi cara nak memurtadkan orang Islam dengan bangganya. Kalau kita buat diam, tak report polis, tak tangkap, tak tahan, tak lawan, satu masa nanti kita akan dihina, kita akan diancam dan kita akan dijatuhkan. Itu adalah ancaman Allah pada kita. Kalau kita tak menegah kemungkaran, boleh jadi kita akan terkena semua bala ini. Semua bala bila turun, dia tidak pilih siapa-siapa, dia akan kena semua.
Begitu juga hari ini orang duk promosi pelacuran, sugar daddy dan sebagainya. Kalau kita buat diam tak tahu, sedangkan mangsanya ialah anak-anak orang Melayu Islam, orang Islam di negara kita, kita bimbang satu masa nanti zina akan berleluasa, dan pada ketika itu akibatnya akan ramailah anak zina, yang merebaknya penyakit yang lebih teruk daripada sekarang ini. Yang kita bimbang Allah Ta'ala akan menurunkan hukumannya, balanya akan kena pada semua orang yang baik dan orang yang tak baik. Sebab itulah dalam lafaz lain disebut ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi hum aktsaru mimman ya'malu. Tidak ada satu kaum di mana terdapat satu kalangan mereka yang melakukan maksiat sedangkan mereka lebih ramai daripada yang melakukannya. Disebut juga ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi hum a'azzu wa aktsaru mimman ya'maluhu lam yughayyiruhu illa ammahumullahu bi'iqab. Tidak ada satu kaum yang di mana terdapat dalam kalangan mereka orang yang melakukan maksiat sedangkan orang yang baik itu lebih kuat, lebih ramai, mempunyai bilangan yang ramai daripada orang yang melakukannya, tapi malangnya mereka tidak mengubahnya, melainkan Allah Ta'ala akan mengazab pada mereka semua. Kita majoriti, yang buat ni minoriti. Kenapa kita kena mengalah kepada minoriti? Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, jadi kita mengajak untuk buat kebaikan, dan kita ajak buat kebaikan ini tidak rugi, kerana Nabi SAW bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilin. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan, dia akan dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain, dalam lafaz yang lain daripada Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'an. Siapa yang mengajak kepada kebaikan, kepada hidayah, kepada petunjuk, dia akan dapat pahala, dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangkan pahala orang yang mengikutinya sedikit pun. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, jadi itulah perkongsian kita pada kali ini. Banyak lagi kalau kita melihat pada huraian yang disebut oleh pengarang kitab ini. Apa yang baik kepada kita ialah kita kena dengar dan kita kena buat action. Listen and action, itu penting. Kalau kita dengar saja tapi kita tidak ada tindakan, dia tidak menambahkan apa-apa. Takut, bahkan kita bimbang takut semakin jauh. Bila kita dengar, kita buat semakin jauh. Kita akhirilah tazkirah kuliah subuh kita ini dengan doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan kita, mengangkat martabat kita, menjauhkan kita daripada bala bencana, terutamanya musibah Covid ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hilangkannya dan kita dapat kembali dalam kehidupan yang normal. Wallahu a'lam. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والزلازل والمحن والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا شر البلاء واجعله بفاعله لا ضرر ولا ضرار. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك بعدد قطرات هذا المطر تفريجا لكل هم واستجابة لكل دعاء وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هم ولا غرق. اللهم اكتب في يومنا هذا اليسر لمن يعاني من العسر، والراحة لمن به من هم، والسعادة للمحزون، والشفاء للمريض، والرحمة للميت، والإجابة لمن دعا. آمين يا رب العالمين. اللهم يا رافع البلاء ارفع البلاء عنا وعن جميع المسلمين. Ya Allah, Tuhan kami, Tuhan yang mengangkat bala, angkatkanlah bala daripada kami dan seluruh umat Islam.
اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء يا سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna wa minkum. Insyaallah kita bertemu lagi dalam kuliah yang akan datang. Qul qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.